sebelum memulakan sesi temu bual ini, pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk sesi temu bual ini. Tanpa melengahkan masa, boleh kita mulakan sesi temu bual ini? InsyaAllah. Nama diberi Haida binti Julius, nomor kad matriks MS 2601399176, Bachelor of Education. Saya merupakan Ketua Kumpulan bagi subjek E di U61034 Curriculum Development. Baiklah, boleh Cikgu perkenalkan diri dan ceritakan sedikit pengalaman dalam bidang pendidikan? Okey, insyaAllah. Nama saya Cikgu Muhammad Fazil Limhoya, mengajar di SK Trian Penampang selaku guru besar di sana selama 6 tahun sudah, dan sebelum ini pernah berkhidmat di 6 buah sekolah yang mana semua sekolah di pulau, walaupun di pulau ada yang di kawasan bandar seperti SK Pulau Daya, okay? Dan pengalaman mengajar sehingga sekarang 32 tahun. Okay. Kita akan membincangkan 3 isu. Isu yang pertama, jurang pendidikan luar bandar dan bandar. Soalan yang pertama, bolehkah Cikgu jelaskan apakah isu yang paling ketara yang dihadapi oleh sekolah bandar dan luar bandar dari aspek pembelajaran? Kalau berkait aspek pembelajaran dan bertanya tentang jurang antara sekolah pendalaman dan sekolah bandar, sebenarnya bagi saya jurang itu tidak ketara banyak. Jurang itu tidak ketara banyak sebab melalui akses yang ada sekarang secara internet. Cumanya mungkin di luar bandar ini prasarana itu kurang berbanding dengan sekolah bandar. Sebab di bandar itu kita maklum kebanyakan sekolah-sekolahnya konkret dan dilengkapi dengan berbagai benda, okay? Kemudahan-kemudahan yang ada. Tetapi harus kita ingat juga, tidak semestinya di sekolah luar bandar itu tidak mempunyai kelengkapan tersebut. Cuma mungkin secara tidak dinafikan bahwa peralatan-peralatan itu mungkin dengan peralatan lama semua. Jadi di sini jurangnya itu bagi saya memang ada, cuma tidaklah sebanyak yang kalau mungkin dibandingkan dengan dahulu. Okay? Sebab kebanyakan juga sekolah luar bandar ini mempunyai peruntukan bekas yang dibekalkan oleh kementerian itu sendiri. Ini rasanya yang saya boleh jelaskan di sini adalah jurang itu tidak berapa ketara buat masa sekarang semenjak era mungkin kita boleh ambillah era Madani ya, ataupun sebelum era Madani pun jurang-jurang kemudahan itu, jurang-jurang pendidikan ini memang sudah sedikit, bukan seperti yang dulu-dulu memang jurangnya terlalu banyak. Soalan yang kedua, menurut Cikgu, sejauh manakah perbezaan kemudahan dan sumber pendidikan yang dimiliki antara sekolah bandar dan luar bandar memberi kesan kepada keberkesanan kurikulum? Okey, kalau keberkesanan kurikulum ini sebenarnya macam yang saya jelaskan tadi, cuma dia bergantung kepada pihak sekolah itu sendiri. Okay. Walaupun di luar bandar, saya ambil contoh sendiri sekolah saya, walaupun kami berada di luar bandar, yaitu sekolah pendalaman 3. Sekolah pendalaman 3 itu makluman saudari ialah antara sekolah yang tidak boleh diakses dengan kenderaan biasa. Dia perlu diakses mungkin kalau di tempat lain menggunakan perahu yang melalui sungai, atau kalau di lautan menggunakan perahu yang jauh dulu di pulau sana. Macam sekolah saya perlukan kereta yang sudah di-upgrade untuk memasukinya. Jadi di sini di pendidikan, bagi pendidikan kami di dalam itu ya, jalur pertama kemudahan-kemudahannya tidak dinafikan. Untuk sekolah saya semua rasanya apa yang ada di sekolah bandar itu pun ada di sekolah saya. Contohnya 4 buah kelas saya semua dilengkapi dengan smart TV. Okay. Guru-guru saya semuanya menggunakan laptop yang dibekalkan oleh KPM. Dan kami juga mempunyai 8 buah tablet yang boleh murid-murid saya akses sepenuhnya benda itu, yang boleh melengkapkan keinginan KPM untuk mencapai KPI dalam pencapaian delima. Jadi rasanya anak-anak saya di pendalaman itu tidak jauh tercicir daripada apa yang ada di bandar masa ini. Mereka boleh akses apa-apa yang mereka inginkan melalui delima, melalui internet, melalui YouTube, memang boleh.
Jadi kemudian itu rasanya tidak jauh berubah dengan apa yang ada di bandar. Beralih ke isu yang kedua, kecerdasan buatan AI dalam pendidikan. Soalan yang pertama, seiring dengan arus perkembangan teknologi semasa, pada pandangan cikgu sendiri, adakah penggunaan kecerdasan AI di sekolah, khususnya di Malaysia, memberikan impak yang positif terhadap proses pengajaran dan pembelajaran atau sebaliknya? Okey, bagi saya impak untuk penggunaannya ini memang bagi saya adalah positif. Maksudnya kenapa saya berkata positif? Apabila guru, murid dan juga warga pendidik itu sendiri mahir menggunakan AI, maka amat mudah untuk guru sendiri mengakses ataupun melaksanakan PDP-nya dengan bantuan AI. Begitu juga dengan murid. Jika sekiranya murid ini kita tampilkan atau kita dedahkan dengan penggunaan AI, contohnya Canva apa semua tu, maka otomatiknya budak itu boleh membuat sendiri desain-desain yang dia inginkan. Dia boleh mempersembahkan sendiri apa yang dia dengan cara AI, apa yang dia ingin persembahkan. Dan rasanya kita sedia maklum penggunaan AI ini banyak membantu dari segi macam contoh membuat kertas kerja yang tertentu, bertanya dengan AI tentang bagaimana untuk menyelesaikan ini. Jadi rasanya impak positif penggunaan AI ini bagi saya memang sangat-sangat berguna untuk pendidikan masa ini. Okey, soalan yang seterusnya, menurut cikgu, apakah faedah dan cabaran penggunaan kecerdasan AI dalam pendidikan zaman kini? Okey, untuk cabaran penggunaan AI, saya rasa kita sedia maklum. AI ini bila kita menggunakan AI, apapun benda yang kita inginkan dia akan buatkan untuk kita. Jadi rasanya cabaran di situ ialah penggunaannya mestilah tidak keluar daripada landasan yang sepatutnya. Maksudnya gunakanlah AI itu untuk benda-benda yang positif, jangan gunakan untuk benda-benda yang negatif. Sebab kita tidak nafikan melalui AI kita boleh membuat sesuatu yang sepatutnya bukan sesuatu yang sepatutnya dibuat, ataupun sesuatu yang sepatutnya dipanggilkan. Contohnya iklan. Kita boleh mengiklankan sesuatu barang yang sebenarnya bukan milik kita menggunakan AI, tapi otomatik AI akan buatkan barangan itu adalah milik kita sendiri, ataupun desain itu desain kita sendiri. Malah benda itu mungkin kita minta AI buatkan saya desain tertentu begini, tetapi tujuan mungkin benda yang tidak baik. Jadi saya rasa itu cabarannya bergantung kepada individu itu sendiri. Kalau individu itu menggunakan AI untuk kebaikan, alhamdulillah. Tapi jika sekiranya individu itu menggunakan AI itu untuk benda-benda yang negatif, yang memfitnah semua, itu memang kita anggap memang AI akan menjadi masalah. Isu yang seterusnya, moral dan nilai dalam pendidikan. Soalan yang pertama, berdasarkan pengalaman cikgu sendiri, walaupun moral dan nilai telah diperkenalkan dalam pendidikan di semua peringkat sekolah, namun isu peruntuhan akhlak masih berlaku. Pada pendapat cikgu, apakah faktor yang menyebabkan masih berlakunya keruntuhan akhlak dalam kalangan pelajar pada hari ini? Okay, bila menyebut moral dan nilai ini, sebenarnya semua sekolah, semua pendidikan memang kita menekankan moral dan nilai itu. Tetapi kita ni setakat manusia biasa yang boleh memberikan nasihat, tetapi kepada individu itu sendiri yang mencarinya. Maksudnya yang menggunakan digital itu bagaimana. Jadi di sini bagi saya keruntuhan akhlak itu ialah bergantung kepada individu. Apabila dia mengakses benda-benda negatif, dia balik melihat kepada benda-benda negatif, terpengaruh dengan benda-benda negatif, maka itu akan menjadi penyebab pada akhlak itu. Kita tidak nafikan penggunaan telefon ini banyak, terlalu often. Dia tidak ada hal kemana. Apabila anak-anak itu memegang telefon, dia boleh akses apapun dan sekarang dia boleh. Jadi kesimpulan di sini bergantung kepada individu. Akhlak itu ada dia mau menjadi yang terbaik atau sebaliknya. Jadi keuntungan akhlak itu sebenarnya dipengaruhi sendiri oleh media massa yang sekarang, ekses yang tertentu. Cuma kepada saya lebih kepada nasihatkan kepada macam warga, terutama warga pendidikan, ibu bapaknya, pandanglah anak-anak itu sendiri. Sebab kita tidak boleh menahan keinginan, sering istilah nafsu naluri individu itu sendiri. Sebab manusia itu sentiasa inginkan sesuatu yang baik. Seterusnya, boleh cikgu terangkan bagaimana moral dan nilai dalam pendidikan menyumbang kepada pembangunan kurikulum dan pembinaan sosial pelajar? Okay.
Kalau merujuk kepada yang ini, kita sedang maklum bahwa adab itu penting. Apabila seseorang murid itu mengutamakan adab, mengutamakan nilai, mengutamakan moral, automatically dia akan menggunakan sepenuhnya dalam hidup ini, menggunakan sepenuhnya adab itu dalam kehidupan dunia. Jadi nilai dan moral itu, adab itu sangat penting untuk murid itu menjadi manusia yang sebenarnya dalam pendidikan, untuk menghadapi pendidikan masa kini. Oke, di sini ada beberapa soalan saya sediakan. Soalan yang pertama, berdasarkan 3 isu yang telah ditemukan sebentar tadi, bolehkah cikgu berkongsi beberapa contoh yang ada di Malaysia yang relevan menggambarkan setiap isu mengenai pembangunan kurikulum? Pembangunan kurikulum maksudnya setiap isu yang pertama tadi berkaitan dengan apa? Pendidikan, jurang pendidikan mana dan apa? Okey, bagi saya yang ini macam yang saya sebut tadi tidak ada masalah. Maksudnya jurangnya itu amat sedikit. Jadi isunya di situ, maksud saya kementerian itu sendiri perlu melihat bagaimana untuk membantu sekolah-sekolah di pedalaman agar selari dengan apa yang ada di luar bandar, misalnya. Okey, untuk yang isu kedua tadi berkaitan penggunaan AI. Di sini bagi saya bukan hanya kepada warga pendidik, bukan hanya kepada Kementerian Pendidikan, tetapi semua masyarakat perlu melihat penggunaan AI itu sendiri. Sama ada dia digunakan untuk perlu dan semua main peranan, sama ada guru, ibu bapa dan murid itu sendiri, dan mungkin juga masyarakat luar, untuk memastikan bahawa penggunaan AI itu adalah digunakan untuk kebaikan, bukannya digunakan untuk untuk menjatuhkan atau untuk menggunakan AI itu untuk membuat benda-benda yang tidak elok. Okey. Berkaitan dengan isu ketiga pula, iaitu adab. Seperti mana yang saya sebut tadi, adab itu adalah utama. Kunci kepada kejayaan seseorang itu ialah adab. Apabila seseorang itu mempunyai adab, mempunyai nilai dan yang tinggi, nilai yang positif atau yang baik, maka rasanya tidak mustahil, dan mungkin bukan sesuatu yang mustahil, dia akan menjadi seorang individu yang akan berjaya, bukan hanya di dunia tapi berjaya di dunia. Seterusnya, pada pendapat cikgu, apakah perubahan yang perlu dibuat pada kurikulum semasa untuk menangani jurang pendidikan bandar dan luar bandar, untuk mendapat akses pendidikan yang sama dan mengurangkan pergantungan penggunaan AI dalam pembelajaran? Apakah langkah untuk memperkukuhkan nilai dan moral dalam kalangan pelajar di sekolah? Macam yang saya sebut tadi, langkah. Sebenarnya KPM ini sudah mendahului kita. Maksudnya sudah mengambil langkah yang sepertinya, yang mana setiap subjek, macam yang saya sebut tadi, dalam RPM itu sendiri, setiap subjek, setiap murid dari prasekolah sehingga ke tingkatan 5 sudah diterapkan dengan satu rangka pendidikan yang mana dengan tadi istilah di situ karakter diri, karakter. Jadi karakter ini maksudnya adab itu perlu diutamakan. Jadi langkah kerajaan ke KPM dalam pendidikan ini untuk memantapkan pendidikan supaya tidak terpesong adalah mewujudkan karakter itu sendiri. Jadi kalau semua warga, pendidik, ibu bapa, masyarakat ini bertindak untuk menyokong benda ini, saya rasa tidak ada masalah. Itulah langkah yang terbaik yang BPM laksanakan. Akhir sekali, sebagai seorang pendidik, apakah harapan cikgu untuk masa depan pembangunan kurikulum Malaysia agar kekal relevan dan fleksibel? Kalau harapan ini memang besar, harapan saya untuk melihat semua anak didik kita di Malaysia ini, termasuk kami sendiri, untuk mencapai sesuatu kejayaan yang cemerlang yang boleh dibanggakan oleh masyarakat kita sendiri. Jadi untuk anak-anak didik saya sendiri yang di pedalaman, sebab untuk macam saya sebut tadi, anak-anak saya ini memang di pedalaman, memang eksis kurang apa semua, tapi besar harapan saya mereka juga akan menjadi salah seorang daripada individu dalam masyarakat kita di Malaysia yang akan mencapai kejayaan, yang akan membawa kepada pembangunan negara kita, kepada satu macam generasi yang memang betul-betul cemerlang akan datang, insyaAllah. Baiklah, itu saja soalan bagi sesi temu bual ini. Terima kasih cikgu kerana sudi meluangkan masa. Maafkan jika ada kekurangan dan kasar bahasa. Terima kasih sama-sama sudi menemukan anak saya sebagai guru.